Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar tingkatan 2. Apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sentiasa mematuhi SOP PKP. Tak ada yang keluar berkeliaran, tak ada yang pergi tempat yang bukan-bukan. Okey, baik. Hari ini bersama lagi dengan cikgu untuk kelas PDPR kita, menyambung kelas kita yang telah berlalu 2 minggu yang lalu. Okey, pada kelas yang lepas kita telah mempelajari mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Dan hari ini kita akan sambung lagi untuk Kesultanan Johor Riau. Okey, jadi sebelum tu cikgu harap kamu dah bersedia dengan kamu punya buku teks buku teks kamu dan juga modul kamu. Okey, baik. Sebelum tu apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah dua. Yang pertama, pengasasan Kesultanan Johor Riau, dan yang kedua adalah kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Dua tu adalah antara perkara yang penting yang akan kita tengok pada hari ini. Okey, baik. Sebelum tu okey. Ni gambar ni tak ada apa sebenarnya. Gambar ni cuma sekadar mengingatkan kamu lah, bahawasanya betapa sukanya seorang guru tu untuk menyampaikan ilmu kepada kamu. Jadi hargailah. Kalau cikgu buat kelas PDPR tu, ikutlah. Ini ialah macam-macam, betul lah kan? Cikgu pun faham kekangan kamu. Ada yang tak ada peranti lah, tak ada lah internet. Okey, fine, cikgu boleh terima benda tu. Tetapi bagaimana pula yang kata tak ada lah internet? Lepas tu korang tengok 5 minit sekali update TikTok, update Facebook, update Instagram. Lepas tu petang nampak duduk kat tepi jalan main PUBG. Kata tak ada lah internet. Tak ada handset kan? Tapi hakikatnya dia yang malas. Okey, baik. Kita teruskan. Jadi kamu tengok pengenalan. Pengenalan ni tengok pada poin yang cikgu highlightkan. Okey, apa yang cikgu highlightkan dekat situ? Cuba kamu tengok. Kesultanan Johor Riau diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka, yang mana kerajaan ini meneruskan dan mewarisi kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seperti yang kita tahu pada tajuk yang lepas, Kesultanan Melayu Melaka tu apa dia? Mula-mula sekali dia diasaskan, lepas tu dia gemilang dan akhirnya dia jatuh. Tapi pada hakikat sebenarnya, dia punya kegemilangan tu ada lagi diwarisi pada kerajaan yang lain. Okey, baik. Yang kedua, kegemilangan Kesultanan Johor Riau ini sebagai empayar yang unggul berakhir pada perjanjian Inggeris Belanda. Dengan perjanjian Inggeris Belanda pada 1824. Itu kita akan tengok sebentar lagi. Okey, seterusnya. Okey, cuba kamu tengok gambar ya. Gambar ni kalau kamu tengok kat sini, ada gambar kapal besar, ada orang angkat barang, ada gambar rumah-rumah, kedai dan sebagainya. Okey, ini adalah gambar di pesisir sungai. Kamu tengok dekat buku teks kamu pun ada. Dekat buku teks kamu boleh tengok muka surat 96 97. Ini adalah gambaran pelabuhan Batu Sawah ketika itu. Kamu tengok, ni kira di pesisir sungai ni. Bukanlah betul-betul tepi sungai. Ini mungkin dia masuk ke dalam sikit lah. Batu Sawah ni kira yang apa orang kata, yang Johor punya ini yang paling ke bawah sekali lah.
Okey, tengok situ betapa majunya masa tu kapal pun boleh masuk. Maknanya nak bagi tahu masa tu sungai tu dalam sungai tu dalam, pesisir sungai tu dalam, jadi kapal tu boleh masuk. Masa tu tak ada lagi pembangunan orang terbang balak apa semua, tak ada. Jadi masa tu sungai ni memang cantik lah, sehingga kan kapal boleh masuk sampai ke dalam. Okey, seterusnya tengok muka surat 98 dan 99. Pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey, siapa yang asaskan Kesultanan Johor Riau ni? Tengok poin yang nombor 1, muka surat 98. Siapa yang asaskan? Kesultanan Johor Riau telah diasaskan oleh Raja Ali. Ini gambar dia. Ini bukan Adlin Ahmad Ramli ini gambar dia, gambar lakaran wajah Sultan Alauddin Riayat Shah. Tadi Raja Ali, ini Sultan Alauddin Shah. Okey, kita baca sampai habis. Putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah. Baginda menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I dari 1528 sehingga 1564. Okey, apa yang dikatakan berkaitan dengan waris Kesultanan Melayu Melaka tu? Okey, baik, cuba kita tengok ni. Ini adalah gambar susu galuh Kesultanan Melayu Melaka. Okey, yang gambar yang mula-mula ni Parameswara. Parameswara ni nama dia sebelum dia memeluk Islam. Selepas dia memeluk Islam, namanya bertukar kepada Sultan Iskandar Shah. Jadi selepas daripada Parameswara ni ada 4 orang lagi yang memerintah Kesultanan Melayu Melaka dan diakhiri oleh Sultan Mahmud Shah. Ini gambar susu galuh Kesultanan Melayu Melaka, bukan 6 Jahanam, bukan Doremi Okey, apa berkaitan dengan Raja Ali tadi? Raja Ali tu anak yang last kali ni, Sultan Mahmud Shah ni, anak kepada Sultan Mahmud Shah dan isterinya Tun Fatimah. Okey, jadi boleh faham dekat situ Okey, seterusnya poin nombor 2 pusat pemerintahan Kota Kara Pekan Tua. Ini adalah pusat pemerintahan yang dibina oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I pada tahun 1528. Tengok peta ni. Kat mana Pekan Tua? Pekan Tua dekat tengah-tengah ni. Peta ni dia tunjukkan kedudukan pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau jadi kalau tengok sini ada Sayong Pinang, Pekan Tua, Johor Lama. Okey, yang mula-mula dia buat adalah di Pekan Tua. Lepas tu dia dah buat dekat situ. Memang strategik lah dengan tebing sungainya besar, kapal boleh keluar masuk apa semua. Keadaan berbukit, bukau, memang sesuai lah untuk jadi benteng pertahanan dan sebagainya. Tiba-tiba pula datang pula Portugis ni pada 1535 pergi serang ke Pekan Tua ni. Jadi dia pun berundur pergi ke Sayong Pinang. Okey, tengok poin nombor 3. Okey, dia pun pergi ke Sayong Pinang dan dia buka pusat pemerintahan baru di Sayong Pinang. Okey, ke tempat ni selamatlah. Kapal susah nak masuk sebab dia dah makin ke dalam dan jalan dia makin sempit. Okey, seterusnya pada tahun 1540, tengok poin nombor 4. Sultan Alauddin Riayat Shah ni dia pindahkan dari Sayong Pinang ni pergi ke Johor Lama. Okey, ataupun dikenali sebagai Tanjung Batu. Nama ni sampai sekarang Tanjung Batu ni. Okey, kenapa dia pindah daripada Sayong Pinang pergi ke Johor Lama? Sebabnya keadaan sungai yang lebih besar dan strategik. Kapal senang nak masuk berdagang. Tengok gambar yang bawah ni. Gambar yang bawah ni adalah gambar Sungai Johor pada masa sekarang lah ni. Gambar yang bawah tu gambar Sungai Johor masa sekarang. Tengok dah maju dah Okey. Ada satu benda saya nak bagi tahu kamu, tambahan lah, ilmu tambahan, dan ini juga mungkin adalah tanya dalam soalan dan sebagainya. Kesultanan Johor Riau ni dia ialah yang asaskan ni Sultan Alauddin Riayat Shah lah.
waris keturunan apa Kesultanan Melayu Melaka. Tetapi sebenarnya Kesultanan Johor Riau ni dia diperintah oleh dua pemerintahan. Satu yang waris Kesultanan Melayu Melaka dan satu lagi adalah daripada keturunan Bendahara Johor. Kita tengok selepas ini. Okey, seterusnya. Ni ringkasan dia tadi ringkasan pembelajaran kita tadi. Raja Ali guna gelaran Sultan Alauddin Raya Shah dari 1528 sehingga 1624, asaskan kerajaan Johor Riau. Kemudian pusat pemerintahan dia yang pertama di Kota Kora, Pekan Tua, 1528, kena serang, pindah ke Kota Sayong Pinang. Kemudian tengok Kota Batu tu strategik, pindah pula pergi ke Kota Batu. Boleh faham setakat tu? Okey, baik, seterusnya. Okey, cabaran ke arah kegemilangan. Jadi nak cerita dekat sini nak macam mana nak kata nak membentuk satu kerajaan kita kata bukan senang. Macam-macam benda yang kena hadapi, tak kira daripada isu dalaman ataupun isu luaran. Jadi samalah apa yang berlaku pada Kesultanan Johor Riau ini. Yang pertama, kita tengok pada muka surat 100 ini. Ni gambar segitiga ni gambar segitiga yang atas ni. Persaingan Johor, Aceh, Portugis. Masa ni apa yang nak diceritakan dengan gambar segitiga ni? Gambar segitiga ni dikenali sebagai perang segitiga. Perang ni berlaku sebab tiga-tiga kuasa ni dia nak menguasai jalan perdagangan di Selat Melaka. Di mana Selat Melaka? Okey, tengok buku teks kamu. Ni gambar yang kat bawah ni. Ni gambar tengah-tengah ni adalah gambar Selat Melaka. Jadi tiga-tiga kuasa ni dia fight untuk nak dapatkan siapa yang paling power untuk menguasai jalan perdagangan ini. Sebab masa tu ini memang antara jalan penting lah ni. Semua lalu dekat sini. Okey. Perang segitiga ni juga dia dikenali sebagai perang 100 tahun. Sebab apa 100 tahun? Cikgu pun tak tahu. Mungkinlah dia berlanjutan selama 100 tahun. Jadi kita nak tahu juga kenapa dia panggil segitiga kan. Dia senang je penjelasan dia. Kamu tengok pada gambar ni. Johor serang Portugis sebab nak rampas Melaka daripada Portugis. Okey. Kemudian Portugis pergi serang Johor sebab dia ingat Johor ni berpakat dengan Aceh. Lepas tu pula Aceh ni pergi serang Portugis sebab dia tahu yang Portugis ni nak menguasai perdagangan di Aceh. Okey, lepas tu Aceh ni pula pergi serang Johor sebab dia rasakan perdagangan dia tergugat. Dia punya bisnes dia tak boleh nak jalan sebab Johor ni maju sangat. Jadi kronologi dia berbentuk segi tiga. Boleh faham dekat situ Okey, jadi seterusnya Perang Johor Jambi. Ni nak diringkaskan paling senang lah. Johor ni dia nak satu wilayah daripada kerajaan Jambi. Tengok peta tu. Wilayah yang dia nak tu nama dia Tungkal. Ni tengok peta Tungkal. Tengok dekat buku teks kamu, buku 100. Okey, jadi nak jadikan cerita, pada 1659 hingga ke 1679 Johor ni pergi serang Jambi ni. Dia serang pompang. Jadi Jambi ni kalah. Makanya Jambi ni dia tunduk kepada Johor lah, Johor Riau ni sebab dia menang. Jadi masa tu pusat pemerintahan dia di Johor tu masa tu adalah di Riau. Di Riau. Kalau kamu tengok peta tu kamu nampak macam pulau. Dia bukan di Singapura. Singapura masa tu namanya adalah Temasek. Bukan, dia di Riau. Okey, tengok muka surat 101. Konflik antara pembesar. Okey, tadi cikgu ada beritahu pemerintahan di kerajaan Kesultanan
Johor Riau ni ada dua. Yang pertama adalah waris daripada Kesultanan Melayu Melaka. Yang keduanya adalah daripada uh, apa kalangan pembesar. Inilah dia cerita dia yang pasal pembesar ni. Konflik antara pembesar. Jadi masa tu ada dua orang pembesar. Nama dia Tun Habib Abdul Majid dan seorang lagi Laksamana Tun Abdul Jamil. Jadi dia dua orang ni berebut siapa nak jadi nak menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau pada masa tu. Masa ni pemerintahan daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka tu kira dah habis lah. Jadi digantikan pula dengan pemerintahan daripada kalangan pembesar. Dan pada masa tu dia bergaduh lah dua orang ni. Dia bergaduh. Jadi Tun Abdul Jamil ni kalah. Dia pun lari ke Terengganu. Okey, kemudian keturunan daripada bendahara Tun Habib ni dia dah menang dan dia berpengaruh lah dalam pemerintahan Johor Riau. Jadi jawatan dia digantikan oleh anak dia. Nama dia Tun Abdul Jalil. Masa tu tu cerita dia lah lebih kurang konflik pembesar tadi. Okey, yang keempat adalah ancaman daripada raja kecil. Siapa dia raja kecil ni tiba-tiba pula kan. Okey, dia ni pergi serang Johor ni pada tahun 1718 sebab dia masa tu nak tuntut tahta lah dengan kerajaan Johor ni. Dia bagi tahu yang dia ni anak kepada Sultan Mahmud Shah I. Sultan Mahmud Mangkat di Julang 1685-1699. Makna Sultan Mahmud tadi ayah kepada siapa? Ayah kepada Sultan Alauddin Riayat Shah. Padahal Sultan Alauddin Riayat Shah tu adalah anak kepada Sultan Mahmud. Tapi raja kecil ni pula mengaku. Jadi dia masa tu dia dah serang. Lepas tu dia isytiharkan yang dia ni adalah Sultan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahman Shah. Jadi pada masa itu Raja Sulaiman, putera kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah, dia ni pergi jumpa dengan Opu Bugis 5 bersaudara untuk mengusir raja kecil ni. Opu Bugis ni siapa? Opu Bugis ni ni boleh baca kat glossary ni. Opu Bugis ni dia gelaran untuk kerabat dia raja Bugis Luwu di Sulawesi Selatan. Boleh kata orang yang terkenal lah masa tu. Orang yang kalau nama dia ada Daing. Jadi dia ada 5 orang. Yang pertama Daing Parani, Daing Manambun, Daing Marewah, Daing Celak dan Daing Kemasi. Jadi Opo ni pergi serang raja kecil tu dan raja kecil tu kalah pada 1722. Dan masa tu Sultan Sulaiman tadi Raja Sulaiman ni dia jadilah Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah dari tahun 1722 sehingga 1760. Salah seorang daripada Opo Bugis tadi yang bernama Daim Marewah dilantik sebagai yang di-Pertuan Muda atau Yang Tuan Muda Bugis yang pertama di Johor. Okey. Seterusnya kita tengok ni ringkasan dia tadilah. Nak gemilang tu ada pelbagai cabaran. Yang pertama tadi kita dah tengok persaingan Johor Aceh Portugis, perang 3 segi ataupun perang 100 tahun tadi. Yang kedua perang Johor Jambi. Johor tu dia nak salah satu wilayah di Jambi tu yang namanya Tungkai tadi. Okey, yang ketiga konflik pembesar yang 2 orang pembesar Johor tu dia berebut. Dan yang terakhir adalah raja kecil yang mengaku dia anak Sultan Mahmud Mangkat di Julang tadi. Okey, saya rasa setakat tu kamu boleh faham
Okey, baik. Seterusnya, strategi menghadapi cabaran. Ini kita dah belajar tadi sebenarnya pada permulaan kelas kita tadi. Kalau kamu tengok tadi, mula-mula tadi kamu perasan tak yang pusat pemerintahan Johor Riau ni dia berpindah-pindah. Sebab apa? Bila kena serang dia pindah, bila kena serang dia pindah. Itu sebenarnya antara salah satu strategi untuk menghadapi cabaran. Dia sebagai salah satu pemerintahan, mestilah dia nak jaga kedaulatan dia. Takkan dia nak biar apa pemerintahan dia tu rebah macam tu je kan, pada tangan penjajah. Jadi salah satunya adalah perpindahan pusat pemerintahan. Yang mula-mula tadi apa tadi yang kita belajar tadi? Mula-mula tadi dia di Kota Kara, lepas tu dia pindah ke Kota Sayong. Lepas tu ada beberapa lagi dia pindah dan akhirnya di Kota Batu. Okey, tengok sikit kat sini lebih-lebih kurang. Yang pertama tadi pusat pemindahan pemerintahan. Ni kamu boleh baca lah ni. Ni kamu boleh baca apa sebab dia pindah tu, ancaman daripada siapa dan daripada siapa, apa dia punya strategi pertahanan dia. Ni kita tengok satu ni. Poin yang kedua, membina kota pertahanan. Dia bukannya duduk-duduk saja tempat-tempat yang dia buat pusat pemerintahan tu. Contoh kita ambil di Kota Kara. Kota Kara ni dia diasaskan oleh Sultan Alauddin tadilah. Dia terletak di Kuala Sungai Telur. Okey, di Kota Kara ni dibina satu pagar yang setinggi lebih kurang 40 kaki, lebar 12 meter dengan pancang-pancang kayu besar. Tujuannya untuk apa? Untuk sebagai kota pertahanan daripada serangan Portugis ataupun Aceh pada masa itu. Tapi yang serang masa itu Kota Kara adalah Portugis. Bukannya setakat benteng je, dia ada juga berdil dan meriam. Ni kamu boleh baca pada muka surat 102. Okey, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah menjalinkan hubungan dengan Belanda. Untuk pengetahuan kamu, Portugis dengan Belanda ni dia tak ngam. Dia memang daripada dulu tak ngam. Jadi Johor ni dia tahu yang Belanda ni tak ngam dengan Portugis, dan dia tahu yang Belanda ni dia memang orang kata apa, penjajah yang berdagang kan. Jadi dia pandai masa tu dia menjalinkan hubungan dengan Belanda. Pada masa yang sama dia boleh gunakan Belanda tu untuk sebagai dia punya bantuan untuk jika kalau diserang ke apa ke, dia akan gunakan bantuan dari Belanda. Jadi makanya nak jadikan cerita, hubungan antara Johor dengan Belanda ni bermula pada 1620. Lepas tu dia mula pada 1620 apabila Belanda ni dia tawarkan kepada Sultan Alauddin, Raja Ali tadi, untuk lindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Makanya nak jadikan cerita, pada 17 Mei 1606, Admiral Belanda Cornelis Metcalfe de George dan Sultan Alauddin Riayat Shah ni dia pun dia memeterai lah, menandatangani surat perjanjian di atas kapal Belanda yang bernama Oran J. Ni kamu boleh tengok lah ni, muka surat 103 tu. Itu surat perjanjian dia antara Johor dan Belanda. Tu gambar tu. Okey, yang kat bawah tu bila Belanda dah tolong Johor, Belanda ni pula dia ada target dia. Belanda ni dia nakkan semula, bukan dia nak semula, dia pun nak juga Melaka. Jadi macam mana dia nak dapatkan Melaka? Melaka tu ada Portugis. Dia minta tolong dengan Johor untuk serang Melaka. Jadi Johor ni pun bagilah bantuan, angkut peralatan buat tapak meriam, tolong gali parit kubur, lepas tu naikkan semangat tentera Belanda. Jadi apabila Johor dah bantu Belanda ni, makanya pada 1640, 2 Ogos 1640,
Belanda ni pergi serang Melaka. Dan pada masa tu 1641 Portugis pun jatuh. Okey, itu sahaja untuk strategi menghadapi cabaran. Cikgu harap kamu faham. Ini ringkasan dia lah. Ringkasan dia tadi, nak menghadapi cabaran, apa dia strategi yang Kesultanan Johor Riau buat. Ada 3: pemindahan pusat pemerintahan, membina kota pertahanan, menjalinkan hubungan dengan Belanda. Okey, baik. Jadi cikgu harap kamu boleh fahamlah dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi seterusnya kamu perlu melengkapkan pautan Google Form yang cikgu bagi. Gunakan pengetahuan yang kamu dapat daripada video yang kamu tonton ni, daripada buku teks kamu, untuk jawab soalan-soalan di dalam Google Form dan juga modul kamu. Jangan gopoh, jawab dengan perlahan-lahan. Penglibatan kamu akan cikgu nilai melalui Google Form ini. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.